Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita masuk bab 11 iaitu bintang dan galaksi dalam alam semesta. Okey. Jadi tajuk ini pendek saja. Kita hanya belajar berkenaan dengan bintang dan galaksi. Okey, yang pertama kita kenal dahulu galaksi. Apa itu galaksi? Okey, galaksi adalah satu himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan bintang bersama gas, debu dan habuk. Jadi galaksi ini adalah himpunan jutaan bintang bersama gas, debu dan juga habuk. Okey. Okey, terdapat pelbagai bentuk galaksi iaitu galaksi berpilin, okey, galaksi elips, galaksi tidak seragam. Jadi bentuk galaksi ini ada banyak. Jadi kita boleh kelaskan kepada galaksi berpilin, galaksi elips dan juga galaksi yang tidak seragam. Okey, galaksi yang tidak seragam ni ada banyak bentuk. Okey. Jadi kita lihat okey satu-satu. Okey, jadi ini adalah contoh galaksi yang berbentuknya berpilin. Okey, berpilin. Okey, dia macam berputar. Okey, nampak berputar yang kita panggil berpilin. Okey, berpilin. Okey, ini contohnya Messier 100 dan juga Messier 101. Okey, bentuk elips. Okey, ini adalah bentuk elips. Okey, bentuk elips. Okey, sombrero dan juga Centaurus A. Okey, ini bentuk tidak seragam. Dia tak nampak bentuk apa. Dia tak ada bentuk lah sebenarnya. Dia macam tak boleh nak describe bentuk tu bentuk apa. Jadi ini contohnya. Okey, galaksi yang tidak seragam. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, galaksi berpilin itu contohnya. Okey, itu contohnya galaksi berpilin. Okey, ini galaksi berpilin. Nampak tak berpilin macam ni? Okey, ini pula elips. Nampak tak lebih dekat elips? Macam mana bentuknya elips? Okey, nak kata bulat, dia bukan bulat, dia macam elips. Okey. Okey, ini pun sama bentuk elips. Okey, ini yang tidak seragam tadi. Okey, kita lihat lebih dekat bentuk yang tidak seragam. Okey, ini IC, ini NGC 3738. Okey, ini pula galaksi Bima Sakti. Apa bentuk galaksi Bima Sakti? Bima Sakti bentuknya jenis apa? Berpilin, elips ataupun tidak seragam? Ya, Bima Sakti berbentuk pilin. Okey, menurut galaksi berpilin saiz sederhana, okey, terdiri daripada 200 bilion bintang. Okey, ada 200 bilion bintang dalam Bima Sakti. Okey, matahari pula merupakan salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti. Okey, jadi kita tu salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti sahaja. Jadi sistem suria kita berada dalam galaksi Bima Sakti. Okey, ini Bima Sakti. Okey, ini bentuk Bima Sakti. Ada banyak lagi bintang lain yang kita belum nampak dan kita tak nampak pun sebenarnya. Okey. Okey, ini adalah bintang. Okey, berkenaan dengan bintang. Okey, kita hidup bintang. Jadi bintang, okey, dia ada 3 jenis bintang iaitu bintang bersaiz sederhana, okey, bintang besar dan juga bintang super besar. Ada 3 jenis saiz bintang. Okey, bintang ini, okey, bintang-bintang ini lepas dia hidup, okey, bintang ini berasal dari nebula. Okey, satu letusan besar supernova dahulu. Okey, daripada nebula. Okey, dari nebula inilah terbentuknya bintang. Okey, kelahiran bintang dari nebula. Okey, dia menjadi bintang. Kemudian lepas dia hidup, dia akan mati. Itu kita panggil kita hidup bintang. Okey, dia akan mati akhirnya. Daripada bintang dilahirkan dan dia akan mati. Okey, ada 3 jenis bintang. Iaitu ini saya dah sebutkan tadi. Jadi untuk bintang bersaiz sederhana, okey, lama kelamaan dia akan membesar menjadi raksasa merah. Okey, dia akan menjadi raksasa merah. Okey, kemudian lepas dia membesar menjadi raksasa merah, okey, dia akan mengecut menjadi kerdil putih. Ini terakhirlah. Okey, ini kita hidup dia daripada bintang bersaiz sederhana. Dia menjadi kerdil putih. Okey, untuk bintang besar, okey, dia akan menjadi raksasa merah dan kemudian dia membesar lagi menjadi super raksasa dan akhirnya dia meletup. Okey, berlakunya letupan supernova dan dia menjadi bintang neutron. Okey, dia menjadi bintang neutron. Okey, untuk bintang super besar, okey, dia menjadi raksasa merah. Okey, kemudian dia menjadi super raksasa. Okey, kemudian dia meletus. Okey, bila dia dah meletus, dia menjadi lohong hitam. Okey, dia menjadi lohong hitam. Okey, ini adalah keadaan yang akan berlaku untuk kita hidup bintang-bintang. Okey, ada 3 jenis bintang, dia akan melalui kita hidup yang
berbeza. Pengakhirannya adalah berbeza. Okey, kita lihat kelahiran bintang. Okey, bintang terbentuk daripada nebula. Okey, nebula, apa itu nebula? Nebula adalah awan besar yang terdiri daripada debu dan gas. Okey, gas ini adalah gas hidrogen dan gas helium. Jadi, zarah-zarah debu, okey, dan gas itu akan ditarik. Okey, gas, debu dan gas ini, okey, zarah debu dan gas ditarik oleh daya graviti. Okey, dia tertarik sama ada antara satu sama lain. Okey, dia menggumpal. Akhirnya dia menggumpal menjadi satu gumpalan. Okey, satu gumpalan kecil. Kemudian debu-debu zarah gas-gas lain juga akan bercantum. Makin lama dia menjadi besar. Okey, jadi ini adalah nebula. Jadi bila dah menjadi besar, dia menjadilah bintang. Okey, dia asalnya nebula. Okey, terdiri daripada zarah-zarah debu dan gas. Jadi debu dan gas ini menggumpal. Okey, lama-lama makin lama menjadi besar dan akhirnya terbentuklah bintang. Okey, jadi inilah bentuk nebula. Okey. Okey, gumpalan tadi, okey, dia akan mengecil dan termampat. Okey, kalau gumpalan kertas, biasa kalau kita gumpal kertas biasa sahaja, dia akan jadi besar. Tapi kalau kita mampatkan lagi kertas tersebut, dia akan jadi kecil sahaja tapi dia lebih padat. Okey, itu yang berlaku kepada uh, bintang. Okey, jadi gumpalan itu mengecil dan termampat disebabkan oleh daya tarikan graviti yang kuat lalu membentuk teras. Okey, teras itu menjadi semakin mengecil dan semakin mampat. Okey, apabila suhu dan tekanan teras semakin meningkat ke suatu tahap yang mencukupi, pelakuran nuklear berlaku dan gas hidrogen ditukarkan kepada gas helium. Okey. Jadi disebabkan tekanan inilah yang akan menyebabkan suhu dan tekanan teras semakin meningkat. Okey, dan akhirnya pelakuran nuklear berlaku. Okey, ini kamu akan belajar lebih lanjut masa tingkatan 3. Okey. Okey, bila berlakunya pelakuran tadi, okey, tenaga dalam bentuk haba, okey, dan cahaya, okey, tenaga dalam bentuk haba dan cahaya akan terbebas keluar dari teras. Okey, jadi cahaya inilah yang kita nampak sebagai bintang. Okey, sebab dia teras ini mengeluarkan haba dan cahaya, jadi dia menjadi bintang. Okey, kamu tahu dah kan beza antara bintang, planet dan bulan. Okey, bintang ini mengeluarkan cahaya. Dari mana datang cahaya? Dari inilah, daripada teras yang berlakunya tindak balas nuklear tadi. Okey, jadi teras ini bersinar dan lahirlah satu bintang, kita namakan bintang muda. Okey, jadi bintang muda ini akan berkembang, okey, menjadi bintang bersaiz sederhana. Okey, bintang bersaiz sederhana ni contohnya adalah matahari, ataupun dia boleh menjadi bintang besar. Okey, jadi matahari merupakan bintang bersaiz sederhana. Okey, ini adalah contoh-contoh bintang-bintang muda yang baru dilahirkan, bintang yang baru dilahirkan, yang masih lagi, yang sedang berkembang lagi. Okey. Okey, sekarang kita lihat pula, tadi kita lihat kelahiran bintang, sekarang kita lihat kematian bintang. Okey, bintang kita kata dia musnah ataupun dia mati apabila hidrogen yang ada dalamnya habis digunakan. Okey, tadi saya dah awal-awal tadi saya dah beritahu, dalam nebula tadi ada debu dan juga gas hidrogen dan gas helium. Okey, jadi apabila kemudian dalam teras pula, okey, di sini, okey, berlaku pelakuran nuklear. Okey, pelakuran nuklear di mana gas hidrogen ditukarkan kepada gas helium. Okey, gas hidrogen ditukarkan kepada gas helium. Okey, dan proses penukaran gas hidrogen kepada helium inilah yang akan menghasilkan tenaga cahaya dan haba. Okey, untuk kematian bintang, okey, dia berlaku apabila hidrogen tadi habis digunakan, telah habis semua hidrogen telah ditukarkan kepada helium. Okey. Jadi apa yang berlaku, bagaimana dia habis? Okey, boleh jadi juga hidrogen yang di lapisan luar, okey, bintang, okey, di lapisan luar bintang itu ada hidrogen. Okey, hidrogen di lapisan luar bintang itu terbakar. Okey, dia terbakar. Okey, lapisan luar hidrogen terbakar menyebabkan bintang berkembang. Okey. Okey, bintang jadi lebih besar lah. Okey, bintang menjadi lebih besar.
Jadi inilah yang proses inilah kita panggil bintang raksasa merah. Okey, dia menjadi bintang beraksasa merah, dia menjadi warna merah. Jadi warna merah ini datang daripada warna hidrogen yang terbakar. Okey, dia menjadi warna merah yang kita panggil bintang raksasa merah. Okey. Inilah bintang raksasa merah. Okey, bintang raksasa merah. Okey. Okey, jika bintang raksasa merah tidak besar, okey, bintang kerdil putih akan terbentuk. Okey, yang tadi daripada carta saya tunjukkan tadi, okey, untuk bintang yang bersaiz sederhana dia menjadi bintang raksasa merah dan dia menjadi bintang kerdil putih. Okey, ada untuk bintang yang bersaiz besar, okey, dia menjadi bintang raksasa merah, kemudian dia menjadi bintang raksasa merah yang besar. Okey, dan akhir sekali dia meletup. Okey, meletup yang kita panggil letupan supernova. Okey? Boleh? Okey? Bila jadi sangat besar dia akan jadi letupan supernova. Okey, apa itu bintang kerdil putih? Okey, untuk letupan supernova tadi pula sama ada dua. Okey, ada dua yang saya dah beritahu tadi. Mana tadi? Okey, sama ada dia menjadi selepas dia meletup. Okey, sama ada dia menjadi bintang neutron ataupun lohong hitam. Okey. Kita lihat pula bintang kerdil putih. Okey, ini adalah contoh bintang kerdil putih daripada matahari. Okey, matahari nanti dia akan membesar menjadi raksasa merah dan dia akan bila dah habis, okey, bila hidrogen tu betul-betul dah habis, semua proses pembakaran dah habis, dia akan menjadi bintang kerdil putih. Okey, ini pula adalah supernova, letupan. Okey, letupan supernova, dia akan meletup. Okey. Okey, ini pula adalah bintang neutron. Atas ni adalah bintang neutron. Okey, daripada bila supernova berlaku sama ada dia terbentuknya bintang neutron. Okey, untuk bintang asal yang sangat besar, letupan supernova membentuk lohong hitam. Okey, ini pula lohong hitam. Okey, apa itu lohong hitam? Ruang yang mempunyai daya tarikan graviti yang kuat dan tidak membolehkan sebarang jisim terlepas daripadanya, termasuklah cahaya. Jadi lohong hitam ini, okey, sebab dia lohong hitam ini terjadi daripada supernova dari bintang yang sangat besar. Jadi tarikan graviti yang asalnya adalah bintang yang sangat besar. Jadi bila bintang yang sangat besar dia mempunyai tarikan graviti yang sangat kuat. Jadi bila dia meletus, okey, jirim-jirimnya sudah meletup. Okey, tapi daya tarikan graviti itu masih ada. Okey, daya tarikan gravitinya itu masih ada. Jadi daya tarikan graviti itulah yang menjadi lohong hitam. Kenapa kita nampak dia warna hitam? Dia serap semua benda termasuklah cahaya. Okey, kamu dah belajar tingkatan 1 berkenaan dengan cahaya. Dia serap semua cahaya. Jadi yang kita nampak dia adalah hitam sebab dia serap semua cahaya. Okey, kalau lupa recall balik masa tingkatan 1 kamu belajar bab cahaya. Okey, ini adalah bintang neutron. Okey, ini bintang neutron. Jadi ini adalah lohong hitam. Ini contohnya lohong hitam. Okey, kalau nak lihat lebih lanjut boleh lihat ada movie. Okey, ada movie yang kamu boleh lihat, boleh tonton. Okey, berkaitan dengan lohong hitam ni. Okey, sekarang kita lihat perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. Jadi ini bumi sahaja. Okey. Yang warna biru ini bumi. Okey, yang warna biru ini bumi. Okey, yang warna hijau ini adalah sistem suria. Kalau ini sistem suria, bumi besar ini sahaja. Okey. Kalau ini bumi, okey, ini adalah galaksi Bima Sakti. Okey, ini galaksi Bima Sakti. Bumi kecil sahaja. Okey. Jadi saiz bumi ini kalau kita okey, yang akhir pula yang purple ini adalah alam semesta. Jadi kalau kita lihat alam semesta dengan bumi sebenarnya kecil lagi. Bumi ini sangat kecil. Okey, berbanding dengan alam semesta,
Okey, alam semesta, bumi ini seperti habuk saja. Kalau kehidupan kita sekarang, bumi itu ibarat habuk. Okey, kalau kamu dalam bilik kamu lihat, okey, bumi itu ibarat habuk sahaja yang kita lihat dengan mata kecil pun tak nampak. Okey, itu ibarat saiz bumi. Okey, perbandingan saiz bumi dengan alam semesta. Betapa besarnya alam semesta ini, bumi yang kita rasa sangat besar ini pun hanyalah sebesar habuk sahaja. Okey, betapa besarnya alam semesta. Okey, alam semesta ini sangat besar dan unik. Jadi dalam alam semesta ada banyak galaksi, berjutaan-jutaan galaksi dalam alam semesta dan salah satunya adalah Bima Sakti. Okey, jadi kita, bumi ada dalam Bima Sakti. Okey, dalam Bima Sakti pula terdapat banyak bintang, berbilion-bilion bintang dan salah satu bintangnya adalah matahari. Okey, dalam matahari pula ada 8 planet. Jadi salah satu daripada 8 planet itu adalah bumi. Jadi bayangkan, okey, untuk sistem suria sekalipun dia hanya berada pada hujung ekor salah satu pilin. Okey, tadi belajar Bima Sakti dia macam berpilin kan. Okey, dia berpilin. Jadi Bima Sakti itu hanya, jap saya cari. Okey, ini Bima Sakti. Okey, ini Bima Sakti. Dia ada bilion-bilion bintang dan matahari itu kecil ini sahaja. Okey, di hujung-hujung sahaja. Tapi saya lupa bahagian mana. Tapi memang dia bahagian hujung sahaja. Okey, di bahagian hujung sahaja. Jadi bayangkan dalam Bima Sakti, dalam Bima Sakti pula. Dalam sistem suria itu pula, buminya ada di sini. Jadi berbanding dengan Bima Sakti, bumi ini sangat-sangat halus dan kecil. Okey. Okey, ini. Okey, perbandingan. Okey, perbandingan. Okey, dalam bentuk gambar. Okey, jadi ini Bima Sakti. Okey, ini Bima Sakti, hujung sini sikit sahaja sistem suria. Jadi sistem suria ini bumi. Bumi ada dalam sistem suria. Jadi ini adalah sistem suria dan sistem suria ini pula ada pada sedikit saja Bima Sakti. Okey, Bima Sakti. Okey, jadi ini pula, okey, dibesarkan sikit. Okey, ini adalah Bima Sakti. Okey, sekumpulan gugusan apa tadi? Okey, sini ada. Okey, galaksi Bima Sakti, kumpulan galaksi, gugusan galaksi. Jadi ini adalah gugusan galaksi. Okey, jadi ini adalah alam semesta. Jadi kecil sahaja, betapa kecilnya bumi. Okey. Okey, jadi saya rasa itu sajalah dulu.